Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 8 iaitu daya dan tekanan. Okey, dalam daya dan tekanan kita ambil hari ini adalah 8.1 iaitu tekanan dalam bendalir. Okey, konsep tekanan dalam bendalir bagi sesuatu sistem tertutup. Apa dia tekanan dalam bendalir? Sistem tertutup merupakan satu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Maksudnya botol ditutup, maksudnya tak ada lah benda yang boleh masuk dan juga keluar. Jadi apabila kita buat lubang pada botol, air dari lubang paling bawah akan terpancut paling jauh dibandingkan dengan air dari lubang di bahagian atas, disebabkan oleh tekanan dalam bendalir. Maksudnya air di bahagian bawah dia mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan air yang berada di bahagian atas botol. Okey, sebab apa? Tekanan air semakin dalam air itu, tekanan dia akan jadi semakin tinggi. Okey. So, jika daya dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik tertutup, air dari setiap lubang akan terpancut dengan lebih laju dan dengan lebih jauh jarak dia. Tambahan yang sama seperti dalam rajah. Maksudnya bila kamu squeeze pula ataupun kamu penyek pula botol itu, dia punya jarak pancutan dia adalah lebih jauh. Sebab apa? Sebab kita kenakan daya. Bila kita kenakan daya, tekanan dia akan jadi lagi tinggi. Okey. Kita tengok apa itu prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalir, cecair ataupun gas dalam sesuatu sistem tertutup adalah secara seragam dan pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke seluruh arah. Maksudnya dekat sini, air dalam satu bekas itu dia akan duduk dalam keadaan seragam. Kalau kita tengok dalam contoh sini ada gambar ini adalah gambar dia sistem hidrolik. Okey, sistem hidrolik. Okey, bila kita tekan, kita tolak air picu dekat A tu turun ke bawah, air di bahagian A tadi akan bergerak semua pi ke B. Okey, bila dia bergerak pergi ke B, dia akan tolak pula ombor B tu ke atas. Itu yang namanya bergerak secara seragam pada keseluruhan bendalir tersebut. Okey, kita tekan lagi bawah A, maksudnya B akan bergerak lagi atas. Sekarang kalau kita tekan B pula turun ke bawah, A pula akan bergerak ke atas. Maksudnya sama ada ayat tu dari kanan akan bergerak pergi ke kiri, ataupun ayat daripada belah kiri akan bergerak pergi ke sebelah kanan. Itu maksudnya prinsip Pascal, bergerak secara seragam pada keseluruhan bendalir. Okey. So, kita tengok prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, prinsip hidrolik. Prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Jadi, sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat, seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Maksudnya dekat sini, kamu hanya menggunakan beban atau daya yang rendah, dan akan ada satu lagi, sistem hidrolik ni akan menyebabkan daya yang satu lagi tu boleh mengangkat satu benda yang besar. Maksudnya daya yang rendah boleh menghasilkan daya yang tinggi. Okey. So, kita tengok dekat sini apa dia itu contoh prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, sistem hidrolik terdiri daripada dua silinder berombor dengan luas permukaan yang berlainan. Okey, kalau kita tengok dekat 8.4, okey, dekat sebelah tangan tu dia punya luas permukaan dia adalah lebih kecil dibandingkan yang di sebelah kanan, yang mana dia punya luas permukaan dia adalah lebih besar. Dekat sini kita tengok dia akan tampung beban. Jadi bendalir yang lazim digunakan adalah air ataupun minyak. Jadi kita isi dalam sistem hidrolik ni air ataupun minyak.
Sebab apa? Sebab dia dalam bentuk bendalir. Jadi, air dan minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Jadi, air ni boleh digerakkan sama ada di pergi kanan ataupun dia pergi ke kiri. Jadi, macam mana cara dia nak berfungsi? Jadi, yang pertama, daya input dikenakan ke atas ombor kecil untuk menghasilkan tekanan. Daya tu adalah tangan kamu yang menekan ombor tu turun ke bawah sebanyak 10 Newton. Jadi, tekanan daya yang dikenakan itu menyebabkan pemindahan tekanan secara seragam melalui bendalir. Maksudnya, air di sebelah kiri akan bergerak pergi ke sebelah kanan. Dia bukan bergerak saja, tapi dia juga akan memberi daya kepada beban dekat ombor yang besar ni. Jadi, daya output yang besar dihasilkan pada ombor yang besar. Maknanya, ombor besar ni akan mempunyai atau mendapat daya output daripada daya input di sebelah kiri. Jadi beban tu akan bergerak dengan lebih bergerak ke atas. Maksudnya sini kamu tengok daripada daya dia 10 Newton, dia boleh mengangkat beban yang lebih daripada nilai 10 Newton disebabkan oleh prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, so mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh ombor kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada ombor besar. Maksudnya sini, tekanan pada ombor kecil yang sebelah tangan tu adalah sama juga tekanan pada ombor besar yang ada beban tadi. Okey, maksudnya dekat sini tekanan di 10 Newton tu adalah sama nilai dia dengan tekanan pada beban. Okey. Lepas tu kita tengok pula rumus dia. Tekanan rumus dia adalah daya perluas. Okey. Jadi daya input perluas ombor kecil adalah juga sama juga dengan daya output dan juga luas ombor besar. Pasal apa namanya daya input? Daya input apabila kita bagi daya kepada ombor kecil tadi tu. Daya output pula adalah daya yang terhasil apabila bendalir di sebelah ombor kecil bergerak ke ombor besar. Okey, jadi daya input tadi dia bagi situ 10 Newton dan luas ombor kecil adalah 2 cm padu. Kita nak cari sini adalah daya output. Bagi luas ombor besar pula adalah 100 cm luas. Okey, jadi kita nak cari daya output. Jadi daya output sama juga dengan 10 Newton kali 100 cm kuasa 2 per 2 cm kuasa 2. Dan kita dapatlah kat sini daya output dia adalah 500 Newton. Maksudnya di sini daya input kita yang 10 Newton mampu menghasilkan daya output sebanyak 500 Newton. Berapa kali ganda? 50 kali ganda daripada daya input. Okey, sampai situ dulu. Terima kasih.